ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أسمائنا اللهم عافنا في أبصارنا والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insyaAllah kita akan belajar tentang sambungan daripada minggu hari Jumaat, hari Khamis itu. Kita belajar hadis mutawatir. Dan kalau kita minggu lepas tu kita dah belajar hadis mutawatir. Bila kita faham hadis mutawatir, kita ulang sikit, kita recap. Bila kita belajar hadis mutawatir, bermaksud dia punya perawi ramai. Dan dia punya perawi tu lebih ramai. Barangkali 4 orang ke atas, 5 orang ke atas. Yang contohnya, hadis Rasulullah, daripada hadis, ni hadis. Lepas tu pada pangkat sahabat ni, daripada sahabat ni dia ada lebih kurang 2, 3, 4, 5. Begitulah. Dia ada 2, 3, 4, 5. Maksudnya kat sahabat ni, sahabat A dengar, contohlah. Sahabat B dengar, sahabat C dengar, sahabat D dengar, sahabat E dengar, semua orang dengar. Jadi maksudnya dia lebih, minimum 4 orang. Paling ramai 40, ada yang kata 70 lah. Itu panggil, itu peringkat pertama. Dia kata tadi kalau mutawatir setiap tabaqat. Ni tabaqat pertama, tu kita ada tabaqat yang kedua, at-tabi'in. Saya kata, at-tabi'in pun sama. Dia ada 5 orang juga. Tabi'in A, tabi'in B, tabi'in C, tabi'in D, tabi'in E. Jadi, dia nampak setiap tabaqat tu, dia ada setiap lapisan. Itu dia panggil hadis mutawatir. Sekarang kita akan tengok hadis ahad. Hadis ahad ini, para pelajar, kita akan nampak satu perkara yang sangat penting. Iaitu dari sudut bahasa, ahad bermaksud satu. Kita baca kul huwallahu ahad. Ahadun. Macam tu lah, sama je. Dia boleh panggil ahad macam ni boleh. Ahad. Tapi tak panggil ahadun ni. Ini dalam Quran lah. Tapi makna samalah. Tapi dari segi istilah berbeza. Hadis ahad ni bermaksud satu. Ahad tu maksudnya satu. Iaitu dia memberi makna apa yang diriwayatkan oleh seorang perawi sahaja. Seorang perawi saja. Maksudnya begini, misal kata seorang perawi sahaja. Tapi dalam hadis ahad ni ada pecahan-pecahan dia. Tak apa kita tengok. Dari segi istilah, hadis ahad ni tidak memenuhi syarat hadis mutawatir. Dia tak sama. Maksudnya kalau hadis ahad ni seorang perawi saja. Kalau hadis mutawatir, dia 4 orang tadi. 4 orang ke atas. Macam itulah 4 orang. Minimum 4 orang. Tapi kalau hadis ahad, dia ada kategori dia. Maka kita akan tengok hadis ahad ni apa dia dan bagaimanakah kita nak fahami hadis ahad ni. Para pelajar perlu faham betul-betul supaya kita dapat tahu status hadis ni. Kerana nanti bila pelajar ambil bina hadis, para pelajar akan dapat mengenali setiap hadis tu dia ada kategori dia. Kita biasa belajar, sebelum pelajar akan tahu belajar tentang hadis sahih, hadis hasan, macam kata hadis dhaif, masa form 5 nanti lah. Lepas tu ada hadis maudhu'. Sebelum ulama' mengkategorikan hadis ni, dia akan melalui hadis ni dulu. Hadis ahad dan hadis mutawatir. Dia mengkaji semua tu. Baru dia boleh keluarkan hukum. Hadis sahih tu macam mana, kenapa dia hadis sahih, kenapa dia hadis hasan, kenapa dia hadis dhaif, kenapa dia hadis maudhu'. Maka asasnya begitu. Asasnya kita kena faham hadis ahad ni apa. Kalau kita tak faham hadis ahad, kalau kita tak faham hadis mutawatir, maka ni hadis mutawatir ni, maka kita nak masuk dalam bidang hadis tu agak mencabarlah. Agak mencabar dan sukar. Jadi kalau kita nak faham betul, maka kena mendalami betul-betul. Terutamanya kalau nak ambil bidang agama. Tambah-tambah kamu dah belajar Quran, tidak pun tahulah asas tu apa dia. Hadis ahad ni terbagi pada 3. Hadis ahad ni mengikut jalan periwayatan terbahagi kepada 3. Kita belajar kalau hadis ahad, hadis mutawatir kita nak bahas tentang perawi.
perawi. Macam tu. Perawi. Sahabat berapa orang yang meriwayatkan hadis ni? Tabi'in berapa orang yang meriwayatkan hadis ni? Atba'ut tabi'in berapa orang yang meriwayatkan hadis ni? Dari setiap peringkat ni dia ada dia punya dia punya tabaqat dia tu ada nombor dia. Maka yang pertama ulama mengklasifikasikan pertama hadis masyhur. Yang kedua hadis aziz. Yang ketiga hadis gharib. Jadi ada 3 perkara, ada 3 bentuk. Kalau mutawatir satu saja. Mutawatir ada 2, mutawatir lafzi, mutawatir maknawi. Tapi kalau hadis ahad, dah 3. Hadis masyhur, hadis aziz, hadis gharib. Okey. Nanti kita tengok apa dia jenis-jenis hadis masyhur. Kita akan tengok pula apa itu hadis aziz. Kita akan tengok pula apa itu hadis gharib. Okey. Ni mungkin dia tak susah. Tapi kita perlu faham makna dia. Dan para pelajar perlu tahu kategori dia. Dan dalam bidang hadis ni ulama-ulama dah letak buku kan. Contohnya dia tulis kitab hadis sahih. Ada ulama tulis kitab hadis dhaif. Ada ulama tulis kitab hadis masyhur. Banyaklah. Itu semua kita kena bacalah. Kita pun taklah susah untuk ni, tinggal nak baca. Khazanah ilmu tu dah ditinggalkan oleh ulama yang besar-besar. Antaranya Al-Bukhari, kan, ada Muslim, ada Ahmad bin Hanbal, kan, ada Imam Nasa'i, Imam Abi Daud, kan, Imam Ibnu Majah, Imam Al-Kisai dan sebagainya. Nasa'i dan sebagainya. Lepas tu kita ada imam lain nama Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan ramailah ulama-ulama yang menjelaskan status hadis. Dalam bidang hadis ni panggil status hadis. Status hadis tu maksudnya hadis tu sahih ke, hadis tu hasan ke, hadis tu dhaif ke, hadis tu maudhu' ke, palsu. Maka kita akan tengok kita dapat ulama tu dah sebut dah perkara-perkara tersebut. Mereka sebelum dia akan tulis karangan kan, contoh hadis berkaitan tentang contoh kita ambil hadis yang dhaif. Kejap saya lupa. Contoh hadis yang dhaif. Saya tak ingat apa tadi kita, kalau saya ingat saya maklumlah. Okey, hadis masyhur. Yang pertama kita akan tengok hadis masyhur. Pengertian dia hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih pada setiap peringkat. Tetapi tidak sampai had hadis mutawatir. Okey, para akan tengok ada 4 perkara. 3 orang perawi atau lebih, ataupun 1, 2, yang ketiga setiap peringkat. Iaitu tabaqat dah. Kalau bahasa Arab tu tabaqat. Gitu. Tabaqat. Tapi tidak sampai hadis mutawatir. Kalau hadis mutawatir kita belajar dulu kan. Ada 4, ada 5, ada 20, ada 40. Ada istilah sami'na, ra'ayna. Macam tu. Tetapi hadis masyhur dia 3 orang. 3. Tapi tak sampai peringkat dia hadis mutawatir. Macam tu. Dia punya separuh, dia tak sampai tahap. Jadi kita tengok macam ni. Misal kata, kita ambil warna lain misal kata. Okey. Contohnya, Rasul, hadis daripada Rasul. Lepas tu sahabat ni. Sahabat ni tengok, dia ada A, 3 orang je. A, lepas tu B, C. 3 orang je. Contohlah, kita ambil contohlah. Contohnya, yang A, Abu Bakar, contoh. B, Umar Al-Khattab. C, Osman bin Affan. 3 orang saja. Orang keempat tak ada. Maksud hadis A ni, 3 orang ni saja yang riwayat. Abu Bakar dengar Nabi kata begini. Umar Al-Khattab dengar Nabi kata begini. Uthman dengar kata begini radhiyallahu anhum. 3 orang ni saja. Orang lain tak dengar pun hadis ni. Okey, itu bermaksud hadis masyhur. 3 orang saja. Lepas tu dia kata setiap peringkat, turun yang bawah sikit kita ada tabi'in. Kan? Kita ada tabi'in.
Tabi'in pun sama, 3 orang saja. A, itu. Lepas tu, B, lepas tu 3, C. Hasan Basri kan, lepas tu Qatadah, lepas tu Atta' ke, kan 3 orang saja. Tak boleh lebih. Kalau lebih dia jadi mutawatir lah. Dia masuk 3 orang. 3 orang ni maksudnya hadis masyhur. Sebab tu para ulama ni dia meletakkan hadis masyhur ni, nanti kita akan belajar lah. Dia akan bagi satu hadis A, hadis B, hadis C kan. Ulama mengkaji, kalimat ni sama ni. Hurufnya sama. Perkataannya sama. Tapi diriwayatkan oleh 3 orang perawi. Mungkin tempat yang berbeza, mungkin dalam satu majlis. Kemungkinan Rasulullah SAW dia baca dalam kelas, contoh lah, dia baca dalam satu majlis, sahabat A, sahabat B, sahabat C ada, orang lain tak ada. Macam tu. Mungkin boleh jadi ada masa, contoh saja. Waktu pagi Nabi baca dekat Abu Bakar. Pada waktu tengah hari Nabi baca pada Umar. Pada waktu petang Nabi baca pada Osman. Contoh macam itulah, maksudnya 3 orang, tak ada orang lain. Bukan nak kata spesifik gitulah, tapi contohnya begitu. Maka kita tengok kat sini lah. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazihuhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Artinya daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menghilangkan ilmu dengan mencabut ilmu daripada dada manusia. Tetapi Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa taala menghilangkan ilmu dengan mematikan para ulama sehingga apabila ketiadaan ulama, mereka melantik pemimpin daripada kalangan orang yang jahil. Kita tengok hadis ini sebelum kita pergi pengajaran ya. Hadis ini, ini hadis matan dia. Itu kau sikit warna lain. Kita ambil warna merah kan. Ini matan dia. Yang dengar ni Abdullah bin Amru, seorang lah. Kan? Mungkin ada sahabat B. Mungkin ada sahabat C. Tapi yang nak katanya 3 orang sahaja yang mendengar hadis ni. Tak ada orang lain. Macam tu. Jadi itulah kita faham bila Abdullah bin Amr ni sahabat dah. 3 orang saja yang dengarkan hadis ini. Contohnya kalau kita nak tengok macam mana kita nak faham ni, maka kita boleh dah buka saya nak carian kan. Saya tunjuk kat sini. Dulu. Misal kata kita tulis kat sini. Innallaha yaqbidu. Kita tengok hadis ni. Ni hadis dia. Kita nampak ni hadis dia daripada Abdullah bin Amr. Sama. Kat sini Abdullah bin Amr sama lagi. Ni Abdullah bin Amr sama lagi. Ini lain dah. Bukan ke hadis ni. Ini hadis lain. Ni sama lagi Abdullah bin Amr. Sama lagi. Kejap tengok rekod ada nama lain. Abdullah bin Amr lagi. Abdullah bin Amr lagi. Belum ada. Tak ada kat sini. Tak ada kat sini. Kita nak tengok dulu, kena ambil masa lah. Kena ambil masa, memang kita kena buka satu-satu kitab.
Buka satu kitab, nak tengok siapa sahabat yang meriwayatkan hadis ni. Banyaklah kita nak buka ni. Kalau kita nak buka kat sini pun boleh. Saya tunjuk ni ada app, ada panggil software. Bukan software lah, dia panggil Innallah. Tu sekarang teknologi ni kita boleh cari je kat mana-mana. And okey. Okey, ini Abdullah bin Amru sama. Abdullah bin Amru macam tu. Kebanyakannya Abdullah bin Amru lah. Kebanyakannya. Tapi ada juga hadis daripada orang lain. Kalau kita dapat jumpa seorang, tu lebih comel lah. Tadi kita tak ada. Jadi kena buka banyak lah. Benda ni memang kena apa? Kena tengok macam-macam. Ya biru ulama. Ni Abdullah bin Amru. Kebanyakan Abdullah bin Amru lah. Tak apalah, kita pun tak nak panjang lah kat sini. Nanti nak tengok, kena tengok satu-satu. Banyaklah. Apapun, para pelajar. Jadi kita nampak kat hadis ni, bila kita buka tu, maksudnya dekat sahabat tu, adanya orang lain. Adanya orang lain. Okey, itu yang pertama lah. Okey. Yang kedua, kita nak faham kat sini tengok, para pelajar. Yang kita tengok ramai ulama, ramai dah meninggal kan. Ramai antara yang terbaru. Tahun lepas guru saya kan, Dr. Abdul Ghani. Kalau tahu ni, kita ada nama dia Prof. Siddiq. Prof. meninggallah almarhum Siddiq Fadil. Ni baru meninggal lah seminggu lepas. Ramai ulama-ulama kita ni ramai dah mati, meninggal dunia dah. Tapi Allah kata kat sini lah, para pelajar kan, kadang-kadang mati Allah cabut tu, Allah kata kita ni kalau kita belajar kan, ulama tu lupa tu lain. Ini ulama tu meninggal. Kan, ulama tu meninggal, ulama tu dipenjara, ulama tu dibunuh. Tu maksud dia. Bila masa tu kan, kita ni akan dipimpin oleh orang aliman yang jahil. Macam tu. Tu para pelajar, bila kamu sekarang ni mungkin kamu tak faham lagi kan tentang ilmu dan sebagainya. Tapi satu hari nanti kamu akan faham. Bila kamu tak ada ilmu, kamu nak sampai ke orang, kamu rasa betul ke tak aku ajar ni. Kalau masa tu kamu akan jadi, Nabi kata, kita ni orang yang kalau kita tak ada ilmu, tapi kita ilmu, sebenarnya kita ni juhalan. Kita orang jahil. Maka ada sambungan ni, sambungan itu, maka ketika itu, Nabi kata, pada masa itu, tibalah saat kehancuran. Sebab tu para pelajar, apa juga ilmu, tak semestinya ilmu Quran, tak semestinya ilmu hadis. Kamu belajar sains, kamu belajar math, kamu belajar BI, tiba-tiba kamu jadi pakar ekonomi, kamu jadi pakar sains, kamu jadi pakar BI, kamu jadi pakar bahasa Melayu dan sebagainya, tapi kamu tak ada pakar pun. Kita ni macam sembang-sembang saja. Maka saat itu jatuhlah kehancuran. Sebab tu para pelajar, kita ni kena belajarlah untuk ilmu sebab baik. Nampak macam remeh je kan. Tapi sebenarnya dia akan menentukan masa kamu dah harapan. Masa kamu dia akan datang. Kita jangan anggap benda ni benda kecil. Nanti kamu kita akan menyesal lah. Kita akan menyesal kalau kita tak bersungguh-sungguh untuk ilmu. Nanti kita akan dipimpin oleh orang jahil. Kalau tidak pun satu hari nanti kalau kita ni, kita yang tak ada ilmu, orang angkat kita pula. Na'udzubillah min zalik. Pada masa tu, kita pun masuk neraka, orang tu pun masuk neraka. Sebab kita bawa pada jalan yang salah. Kan? Kamu nak jadi suami, banat nak jadi isteri, semuanya kena ada ilmu. Dan kamu nak berjaya, nak kerja, nak SPM, semua kena ada ilmu. Kalau sekarang kita sambil lewa, Nabi kata tunggulah pada masa itu saat kehancuran. Kehancuran tu maknanya kiamat. Tapi maksud kehancuran tu pada peringkat awal tu bermaksud bila kita kemusnahan tu berlaku lah. Porak-peranda tengoklah zaman sekarang ni kan, dengan COVID-nya tak selesai-selesai, misal kata kan, letak orang bukan pada bidangnya kan, pakar ekonominya bagaimana, jadi yang berhormat tak semena-mena. Jadi semua itu kita akan tengok kehancuran tu berlaku. Allah akan bagi azab, bukan kena pada seorang je, kita juga akan kena. Sebab kita pun tak ambil berat, kita pun tak ada common sense, kita pun tak ambil concern. Satu hari nanti benda tu akan menimpa kita balik. Itulah pengajaran kita nak ambil kat hadis ni. Okey. Tak apa, itu dia panggil hadis masyhur. Hadis masyhur maksudnya 3 orang perawi.
Okey, kita pergi yang seterusnya, tengok yang ni. Yang kedua, hadis aziz. Hadis aziz bermaksud hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi setiap peringkat. Dua orang perawi setiap peringkat. Okey, saya padam ni kejap. Okay. Dua orang perawi setiap peringkat. Contoh, kan? Okey, tadi kita tengok macam ni lah. Okey. Okey, Rasul. Tukar sikit warna pen lain. Okey, Rasul. Okey, hadis A lah. Okey. Lepas tu pergi pada sahabat. Pergi pada sahabat. Macam tu. Ada dua orang je. So panggil aziz. Kita jangan faham aziz, masyhur tu maksudnya terkenal. Jangan faham gitu. Aziz maksudnya perkasa. Bukan hadis tu maksud aziz perkasa. Jangan ingat Allah Al-Aziz. Allah Maha Perkasa. Tak, bukan benda itu. Aziz tu maksudnya kalau dia kena sebut hadis aziz. Gitu. Hadis masyhur. Ada satu ungkapan yang sama. Tak boleh pisah. Hadis aziz. Jangan tukar-tukar. Kita punya hadis yang perkasa. Apa tu hadis perkasa? Bukan makna itulah. Jadi kena faham istilah tu betul. Okey, bila hadis aziz ni bermaksud dua orang saja. Ada A, ada B. Macam tu. Dua orang saja. Contoh kita ambil Abu Bakar dengan Umar dia. Maksudnya dua orang saja yang dengar hadis ni. Tak ada orang lain. Dalam banyak beribu-ribu sahabat, dua orang je yang dengar hadis ni. Tu dipanggil hadis aziz. Hadis aziz. Jadi kita turun kat sini pula, dia kata setiap peringkat juga. Tapi sampai tabi'in sajalah. Tabi'in. Bila tabi'in pun sama. Ada A, adanya B. Dia pun dua orang juga. Tak boleh lebih. Tak boleh lebih. Lebih jadi masyhur. Kalau kurang jadi lain. Dia dua orang saja. Tak boleh lebih. Tak boleh kurang. Macam tu. Dua orang saja. Tu dipanggil hadis aziz. Hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi pada setiap peringkat. Ada pertama, ada yang kedua. Macam tu. Contoh tengok hadis ni, apa hadis dia? Kan? Okay. An Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Artinya daripada Anas radhiyallahu anhu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seseorang daripada kamu sehingga dia lebih mengasihi aku daripada kasih kepada ayahnya, anaknya dan semua manusia. Maka itulah hadis aziz. Itu makna dia. Maka hadis aziz ni contohnya kat sini adalah Anas bin Malik. Seorang pun kita dapat seorang. Jadi kita nak cari tu kena buka lah. Kita kena cari kat sini Anas bin Malik. Anas seorang. Macam tu. Kalau nak cari, kita cuba cari, jumpa tak? Kalau kita cuba cari dulu. Kok jumpalah. Kita padam dulu, kita cuba cari. Okay. Hatta huna ahabba lay. Okey, kat sini kan. Ini Anas bin Malik. Dekat sini Anas bin Malik. Masih Anas bin Malik lagi. Kat sini lebih kurang. Tengok. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wallazi nafsi bi yadi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min wali waladihi. Okey tengok. Nafas lebih kurang. Hampir dekat-dekat lah. Tapi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ada orang yang kedua. Tak ada orang lain dah. Abu Hurairah dengan Anas bin Malik. Tak ada orang lain dah. Itu dipanggil hadis aziz. Hadis aziz. Lebih kurang beginilah. Saya nak contoh. Lebih kurang beginilah. Kau nampak sikit, terbesar sikit lah macam tu. Ni, An Abi Hurairah. Macam tu lah. Abu Hurairah ni sahabat lah. Sahabat Nabi. Jadi itulah contoh
Yang kita nak faham hadis aziz hanya ada 2 perawi saja di setiap peringkat. Okey. Itu yang kita nak faham hadis lah. Okey, jadi kita tengok apa kita nak faham kat sini. Kalau kita nak ambil pengajaran sedikit. Okey, kalau kita ambil pengajaran kat sini, hadis aziz. Okey, Nabi kata la yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa walidi wan nasi ajma'in. Okey. Nabi kata tak beriman seseorang itu, tak kasihi, sehingga Nabi kata kamu kena cinta aku lebih daripada kamu kasihi bapakmu, lebih daripada kamu kasihi anakmu, dan lebih daripada kamu mencintai manusia keseluruhannya. Tengok perbeza. Kita mungkin kita kata sayang kan, atau orang panggil apa, dalam kehidupan ni word doesn't matter. Kita tak kata aku sayang Nabi lah, aku sayang kamu lah. Perkataan ni tak power orang panggil kan. Action more power than word. Kamu dalam kehidupan ni, kau nak kata orang akan nampak kamu ni nampak tak bersungguh dengan action, dengan tindakan. Maksud aku nak ahabba ilaihi ni, kita orang kata setiap kali aku kata aku cinta Nabi, aku cinta Nabi, aku cinta Nabi, aku cinta Nabi. Weh ayah, aku tak cinta kamu, aku cinta Nabi lebih. Tak bukan begitu maksud dia. Bukan begitu maksud dia. Maksud ni yang memperjuangkan hadis ni. Dia nak cerita tentang Nabi, dia akan pastikan Nabi bawa cerita benda yang betul. Nabi buat betul, dia cerita benda yang betul. Nabi kata begini, gitu. Nabi kata begitu. Dia tak cerita benda-benda yang palsu. Dia tak berdusta ke atas Nabi. Itu dipanggil cinta pada Nabi. Cinta pada Nabi ni bagaimana kan? Kalau Nabi suruh belajar untuk ilmu, itu maksud cinta kepada Nabi. Kalau contoh mak ayah kata suruh belajar, lepas tu Nabi pun kata belajar, kita pun tak dengar lah cakap ayah, tak dengar cakap Nabi. Kita dalam kategori ni la yu'min. Kita ni tak beriman lagi, tak cukup beriman. Kita tak taat pada Rasul, kita tak taat pada ibu bapa, kita tak taat kepada warden macam kata kan, tak taat kepada guru besar ke kan, tak taat kepada guru-guru ke, tak siap kerja, maka kita dalam kategori ni la yu'min ahadukum. Na'udzubillah min zalik. Tu para pelajar, kita ingat, kita sangka iman kita ni dah ada dalam ICO Islam. Tapi kalau Nabi kata hatta, nak kata hatta dalam masa Arab ni, kalau kita buat benda tu, barulah kita yu'min. Kalau hanya cakap saja, belum lagi. Itulah maksud dia. Kita nak faham kat sini kan. Kita tengah belajar ni, kita main handphone ke kan, buka IG ke, buka Facebook ke, main PUBG ke, maka di situ kita dah kategori la yu'min. Kita tak amanah dengan diri kita, kita tak amanah dengan ibu bapa kita tak amanah dengan peraturan. Maksudnya kat situ la yu'min. Inilah makna dia. Bila satu hari nanti, bila satu ulama tu mati, maksudnya kamu pula akan jadi generasi akan datang. Maka di situlah lahirnya ru'asan juhalan. Itu kita nak faham kat sini. Bukan kita faham kita buat maulid semata-mata kan. Okey, minggu depan kita akan ada maulid Rasul. Maka kita bawa lah spanduk besar-besar, buat spanduk. Hidup Nabi, hidup Nabi. Macam tu. Kita pun kadang-kadang kita solat jemaah pun sebulan sekali macam kata kan. Na'udzubillah. Tapi kita kata kesayang Nabi. Kita tak amalkan sunnah Nabi. Kita orang kata Nabi sikit, Nabi ni kita pun pergi duduk dekat demonstrasi, kita duduk tu cakap siapa kutuk Nabi aku pancung pada dia. Tapi kita solat jemaah pun tak. Nak menuntut ilmu pun tak. Kan? Baca Quran pun kadang-kadang ingat, kadang-kadang malas. Macam mana kita nak kategorikan kita ni cinta pada Nabi? Maksud cinta pada Nabi ni kita mengamalkan. Sebab tu tindakan kita ni mencerminkan kita ni wajah Islam. Kita lah, saya tak kata sekamu saya, kita lah. Kita ni. Kita cakap macam-macam ni. Orang barat kritik Nabi. Nabi ni pedofilia. Nabi ni kahwin banyak kerana siat saja. Tapi tengok. Kita pun marah. Kan, kutuk macam-macam. Pergi kat Facebook tu dia, hang gila lah, hang mak kau hijau lah sebagainya. Tapi kita tak beramal dengan Nabi. Kita tak beramal apa yang diperintahkan Nabi. Kan, makan dekat kafe tak ambil. Tak ambil. Nabi kata suruh makan. Jangan bazi kan.
Kita pun tak makan, kita ambil pukul 7, pukul 8, pukul 9, pukul 10. Kita tak cinta Nabi. Tapi bila kat sembang, ya aku ni pelajar agama, aku pejuang sunnah agama, aku boleh jadi imam. Ingat, pelajar ni bukan hanya kamu jadi imam, kamu baca Quran, orang suruh baca tahlil, kita boleh. Tak. Orang agama, dia bukan hanya itu saja boleh buat. Orang agama tu, hatta akuna habba ilaih. Itu maksudnya. Dia buat semua perkara lah. Jadi para pelajar, kita semua kena cerminkan diri kita dulu kan. Kita tengok cermin kan. Belajar sungguh-sungguh. Tengok betul kita nak macam mana ni. Kan? Mungkin dulu kita ni jahil. Tapi bila kamu dah belajar, tak apa. Kamu dah tahu tu saya terang ni supaya kita tahu. Supaya kita tak buat kesilapan perkara yang sama. Itu dipanggil, tak apalah. Yang paling penting kita nak belajar hadis ni ialah hadis aziz. Itu seringan sajalah, seringan. Saya ulang sekali, hadis aziz tu diriwayatkan oleh 2 orang perawi setiap peringkat. Okey. Kita pergi seterusnya hadis gharib. Okey, dari 3 je. Kategori hadis ahad ni. Okey, dari 3 je. Okey. Hadis gharib. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi sahaja. Kalau masyhur 3, kalau aziz 2, kalau gharib 1 saja. Seorang. Gharib ni jangan fikir gharib tu pelik. Kalau bahasa Arab, asing lah, pelik. Tapi kita tak kata hadis tu pelik, jangan kata itu. Tu panggil istilah bahasa ni kita kena banyak membaca. Jadi kalau kamu ambil bahasa Arab, kita pun tulis terjemahan. Hadis-hadis, gharib buka kamus pelik. Kita pun kata hadis pelik. Bukan lagi tu mana dia. Hadis gharib ni maksudnya seorang perawi sahaja. Hadis ni sangat masyhur. Kita semua hafal lah. Okay. Hadis ni, kita baca dulu. An Ibni Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Okay. Hafsin tu anak Hafsah. Hafsin tu maksudnya anak Umar lah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sampai habis faman kana yadru ila dunya aw yusibuha dan sebagainya. Artinya daripada Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu berdasarkan niat. Dan sesungguhnya bagi seorang itu apa yang diniatkan. Okey, para pelajar tengok ke sini. Hadis ni tak perlu buka dah. Bukan tak buka, kamu buka mana-mana kitab. Buka lah daripada Sahih Bukhari, Kutub Sittah, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibn Majah dan sebagainya. Kamu takkan jumpa orang lain melainkan Umar Al-Khattab sahaja yang baca hadis ni. Dia seorang saja dengar hadis ni. Tak ada orang lain. Kamu buka lah Riyadhus Salihin ke, kitab hadis 40 ke, inilah dia. Umar Al-Khattab je. Tak ada orang lain. Itu dipanggil hadisnya gharib. Hadis gharib. Umar saja. Tadi contohnya Rasul. Kan? Bawah dia Umar Al-Khattab. Macam tu. Turunlah ke bawah. Maksud seorang sahaja yang dengar hadis ini. Umar bin Al-Khattab. Okey. Jadi kalau kita ambil pengajaran kat sini, maksudnya ini mudahlah kita faham. Setiap amalan kita ni dimulakan dengan bismillah lah. Tapi niat ni kena kerana Allah Ta'ala. Kan? Kita buat ni macam apa? Belajar kan? Nak belajar kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah bagi berkefahaman. Mudah-mudahan Allah beri kesihatan. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Tu untuk ilmu ni yang bagusnya Allah akan ampunkan dosa kita. Tapi belajar kena ikhlas lah kerana Allah Ta'ala. Okey. Jadi dia panggil hadis ni. Dan hadis ni bukan hanya hadis tapi tak beramal. Tapi memang kita dapat pahala. Tapi kena beramal lah. Kan? Kita kena jaga diri kita. Kan? Jaga kebersihan kita. Bilik jangan kotor-kotor. Kan? Kutip sampah. Batu kemas sapu-sapu bilik. Kalau dah kotor royong dah semalam, pastikan bilik tu setiap bersih. Kan? Bangun pagi gosok gigi, nak cakap dengan orang, gosok gigi macam kata. Kan? Apa tu basuh baju, macam kata janganlah apa tu seminggu sekali je basuh. Basuh, janganlah badi tu besar ni penuh. Jadi basuhlah.
awal-awal lepas tu lipat elok-elok kalau tak nak lipat masuk lalu ke gantung elok-elok. Jadi kena jaga kebersihan. Itu maksudnya bila kita niat bersih, Allah akan mudah kebersihan kita. Kalau kita faham betul-betul, kita tahu segala amalan ni berdasarkan niat. Tapi niat saja taklah menjadi apa-apa, kan? Aku niat nak jaga kebersihan tapi tak jaga kebersihan. Aku niat nak belajar, dapatlah pahala. Tapi kalau tak ada tindakan tu, kita hanya dapat pahala. Tapi kita tak ada apa. Sebab tu faman kan disebut kat ayat Nabi, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, kama qala Nabi, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, atau kama qala Nabi. Siapa yang hijrah kepada Rasul, dia menuju kepada Allah Taala, dia menuju pada Rasul, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul. Itu maksud dia. Maksud dia tu hijrah tu menuju. Kita bergerak, niat sambil bergerak. Kita nak dapat SPM 5A, nak dapat SPM 6A, tetapi kita tak bergerak. Macam mana kita nak berjaya? Sebab tu, dia mula dengan niat. Dia mula dengan cita-cita. Dia mula dengan harapan. Dia mula dengan impian. Tetapi semua cita-cita, impian dan harapan perlu seiring dengan tindakan. Kalau kita tak ada tindakan, akan menemui kegagalan. Kalau kita berusaha dengan sebaiknya, maka kejayaan akan datang. Itu maksudnya kalau kita faham betul-betul konsepnya. Okay. Itu yang kita nak faham. 3 hadis. Hadis masyhur, hadis aziz, hadis gharib. Okey? Boleh? Ada soalan? Tak ada Ustaz. Okey. Bismillah. Seterusnya kita akan bincangkan tentang hukum beramal dengan hadis ahad. Kalau hadis mutawatir kita tak ada khilaf, boleh beramal. Tak ada masalah. Kita boleh beramal dengan hadis mutawatir. Sebab hadis mutawatir disepakati oleh ulama semuanya hadis sahih. Tapi kalau hadis ahad, dia ada status dia. Ini yang kamu akan belajar nanti. Adanya sahih nanti. Adanya hasan. Tu adanya dhaif. Macam tu. Dan sebagainya. Okey. Tetapi kita tengok satu-satulah. Sementara tu, ini akan belajar nantilah. Hukum beramal dengan hadis ahad ada 3 lah ulama meletakkan. Pertama, hadis masyhur, aziz atau gharib boleh beramal dan berhujah. Beramal tu apa? Beramal tu boleh jadikan sandaran lah. Kita boleh beramal lah. Nabi kata tadi macam apa? Untuk ilmu tu. Boleh beramal lah. Kita nak buat, kita nak berniat. Nak melakukan satu perkara, kita boleh berniat lah. Okay, yang kedua berhujah. Saya terang sekali lagi, hujah ni bukan maksud berdebat. Aku berdebat yang kau berdebat dengan aku. Tak. Tu kan maksud berhujah dalam ilmu hadis. Berhujah ni boleh jadikan hukum. Hadis boleh tak jadikan hukum. Sebab hadis-hadis, dia sekadar hadis. Tapi tak boleh dijadikan hukum. Hujah ni bermaksud boleh jadikan hukum. Tu maksud dia. Okey. Dengan syarat, ini yang paling penting. Dia nak kat sini. Dia nak kat sini. Dengan syarat, hadis tersebut mencapai tahap atau berstatus sahih dan hasan. Ni akan bukan belajar nanti. Apa tu hadis sahih? Apa tu hadis hasan? Hasan pun ada 2 kategori nanti. Kamu akan belajar. Hasan li ghairi, hasan li zati. And sahih li ghairi, sahih li zati. Hasan pun ada li ghairi, ada hasan li zati. Ada 2, setiap ni ada kategori. Jadi perkara ni kamu akan tengok nanti. Kamu kena faham betul-betul. Supaya kita tahu kat mana sebenarnya. Okey, boleh beramal. Tapi ada syarat, sahih dan hasan. Maksud kalau hadis dhaif, boleh tak boleh? Tak boleh beramal. Beramal tak boleh, berhujah pun tak boleh. Itu dipanggil hadis masyhur, nak beramal ni. Itu pertama. Yang kedua, okey, dia kata pula, jika hadis ahad, dia kata tadi kan, dia pertama ni sahih yang pertama. Yang kedua hasan. Yang ketiga dhaif. Dia kata, kalaulah jika hadis ahad bertaraf dhaif, tadi saya kata tak boleh. Tapi kalaulah dhaif, apa kita buat? Maka tidak boleh berhujah dengannya. Okey, berhujah tak boleh. Berhujah tak boleh. Ni, jadikan hukum tak boleh.
Tetapi boleh beramal dengan, masih boleh beramal. So, ni sampai sini. Masih boleh beramal. Mengikut syarat-syarat yang tertentu. Nanti kamu akan belajar pula. Dhaif tu ada peringkat dia lagi. Dhaif yang berat, dhaif yang ringan. Nanti itu kita akan belajar. Apa hadis dhaif yang berat, apa yang hadis dhaif yang ringan, kita akan tahu. Sebab tu kita akan tengok kat sini. Dia hadis ahad, hadis masyhur, hadis aziz, hadis gharib. Dia status dia hadis ahad. Boleh beramal, tapi adanya dengan syarat-syarat yang tertentu. Hujah tak boleh, tapi beramalnya boleh. Macam kitab sini banyak ni dalam kitab Fadail Amal. Kitab Fadail Amal tu kita akan baca kat pondok tu. Fadail Amal. Itu bahasa Arab lah. Fadail Al-Amal. Kelebihan amal. Contoh. Contohnya baca surah Yasin dapat ni. Baca surah Al-Mulk, contoh macam itulah. Kamu buat kerja, kamu solat banyak ni dapat ni. Kamu zikir banyak ni dapat ni. Tu panggil tapi boleh beramal. Nak jadikan hukum, tak boleh. Hukum tu maksudnya apa? Wajib, harus, sunat, haram dan sebagainya. Itu dipanggil untuk jadikan hujah. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, kesimpulannya adalah boleh beramal dan berhujah dengan hadis ahad, tapi tidak kufur bagi sesiapa yang tidak mengamalkannya. Ni para pelajar, kita nak faham kat sini ya. Okey, para pelajar kena faham. Bukan bermakna hadis yang dhaif itu hadis yang tak boleh diamalkan. Maksudnya siapa yang mengamalkan hadis dhaif, maka dia ni masuk neraka. Tak begitu tak sampai tahap begitu. Tapi kita nak tengok ada yang hadis yang lebih kuat. Kita hadis sahih, kita hadis hasan. Tapi hadis dhaif boleh diamalkan. Yang tak boleh hadis maudhu'. Gitu. Maudhu' ni hadis palsu. Tak boleh langsung. Tapi hadis dhaif pun boleh. Tapi ada syarat-syarat tertentu. Kalau maudhu' bukan hadis lah, itu berdusta ke atas Nabi. Maka para pelajar kita nak beramal dengan Nabi tadi kata hatta akuna ahabba ilaihi bin walidi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kalau nak kata kita cinta pada Nabi, inilah dia. Kita kena beramal dengan hadis yang sahih, kena beramal dengan hadis yang hasan, dan kita boleh beramal dengan hadis yang dhaif, tetapi adanya syarat-syarat tertentu. Tapi kalau tak ada beramal dengan hadis dhaif, tak apalah. Itu pilihan dia. Taklah sampai jatuh kufur. Sebab dia nampak hadis dhaif tak kuat. Dhaif tu lemah lah dia panggil. Dhaif tu lemah. Okey, itu hukum beramal dengan hadis. Okey, jadi kita akan nampak kat sini pengujian hadis ahad. Tadi hukum tadi. Hadis ahad memberikan secara nazari, iaitu secara praktikal lah. Nazari tu sebenarnya praktikal. Praktikal. Iaitu ilmu yang perlu kepada penelitian dan pembuktian. Kena kaji hadis ni. Kitab saya sebut ni, kitab ni banyak dah. Ada kitab Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Dawud. Kita ada dah kitab tu. Tapi kena peneliti. Bukan kita katakan Sahih Bukhari tu semua sahih lah. Sahih Muslim tu semua sahih lah. Tapi bukan semua yang kitab Sunan itu semuanya sahih. Tapi bagaimana nak faham? Kita jangan buat sendiri. Kita kena baca apa yang ulama telah tetapkan. Macam tu. Tapi kalau nak kaji kena belajar lah. Ambil BA, ambil ijazah, ambil master, ambil PhD dan sebagainya. Masa tu kamu bolehlah buat penelitian sendiri. Okey. Hadis ahad ini dari aspek penerimaan dan penolakan terbagi kepada dua jenis. Okey. Dua jenis hadis kita akan tengok kat sini. Okey, pertama, makbul, hadis yang diterima. Boleh diterima tetapi dia boleh. Dia ada nama dia makbul. Lepas tu ada mardud. Okey, dia ada ni yang pertama. Cerita orang ni pula lah. Makbul dan mardud. Makbul tu maksudnya hadis yang diterima lah. Maksud diterima tu mungkin sahih, mungkin hasan, mungkin dhaif. Kalau dhaif pun dhaif yang tak berat. Macam tu. Kalau yang ringan boleh diterima. Tapi yang kedua hadis tu memang ditolak lah. Maksudnya maudhu' kat sini. Tak boleh terima lah. Tak boleh diamalkan. Bahkan tak boleh nak berhujah. Macam tu. Tak boleh nak amalkan. Perkara-perkara itu kita kena elak lah. Saya tak nak terangkan contoh-contohnya. Tapi macam contoh dah, kita ambil satu contoh. Orang kata zaman-zaman dahulu, siapa yang makan terung masuk syurga macam kata. Sebab Nabi suka. Bila kamu Nabi suka, maka kamu dapat syurga lah.
Digunalah hadis tadi, hatta aku nak ahabba ilai. Tu orang kata makanlah terus bazinjan, saya kata kan. Jadi tu panggil hadis yang tolak. Nabi tak kata gitu kan. Nabi tak kata begitu. Misal kata Nabi suka makan labu. Kita pun kata kita wajib makan labu. Tak semestinya. Tak semestinya gitu. Ada orang suka makan labu. Ada orang tak suka makan labu. Nak kata macam mana? Macam tu. Nabi kata kena makan kurma. Misal kata kan. Ada orang tak makan kurma. Ada orang makan kurma. Kita pun tak boleh nak kata itu adalah suatu kepastian. Bukan kepastian tu nak makbul tu jadikan hujah. Sebab makanan ni perkara yang lain. Tapi kalau berkaitan hukum solat, hukum zakat, itu lain. Sebab tu sunnah ni kita ada dua, sunnah jibiliyah, sunnah yang apa tu orang panggil apa? Yang Nabi saja kelebihan pada Nabi. Itu lainlah. Jadi kita nak faham ada makbul, ada yang mardud. Okey. Tapi bila makbul pergi sini. Bila makbul, hadis boleh dijadikan hujah dan boleh beramal dengannya. Itu daripada sahih, itu hasan, dhaif pun boleh, tapi dhaif yang ringan sikit, bukan dhaif yang berat. Kalau mardud ni tak boleh dijadikan hujah, tolak terus, tolak terus. Itu berdusta ke atas Nabi, berdusta ke atas Nabi. Gitu. Wallahu a'lam. Itu sajalah yang kita belajar tentang hadis ahad. Yang penting untuk kita amalkan, penting untuk kita tahu kategori-kategorinya. Kerana dalam bidang hadis ni, kategori ini asas lah. Hadis mutawatir, hadis ahad, ini asas. Bila kamu dah tahu perkara ni, kamu dah tahu tentang sanad, kamu dah tahu matan, kamu akan naik hadis mutawatir pula, kamu dah faham hadis ahad, lepas ni kamu akan belajar pula apa itu hadis sahih, sahih li ghairi, sahih li zati, kamu akan belajar sahih hasan li zati, hasan li ghairi. Kamu akan belajar pula kalau dhaif, dhaif yang berat, dhaif yang ringan, bagaimana nak beramalkan, itu kita akan belajar lagi. Maka para pelajar yang dirahmati Allah SWT, kita lihat secara ringkas bagaimana para ulama dahulu belajar menuntut ilmu supaya agama itu terpelihara kesuciannya, supaya agama tu nampak keindahannya, supaya agama tu nampak ketulinan, datangnya daripada Nabi SAW. Dalam agama ni tak boleh reka-reka. Dalam agama ni tak boleh reka-reka. Kalau kita berdusta kepada orang lain, itu dosa. Tapi tak sama berdusta ke atas Nabi SAW. Maka pentinglah kita ambil ilmu, belajar sesungguh, bukan kerana exam semata-mata. Tapi kita ambil hadis ni supaya dia menjadi sandaran dalam kehidupan. Supaya kita tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang batil. Mana yang betul, mana yang salah. Kehidupan kita tu lah, kita ni ada pilihan. Kita nak jadi macam mana, kita tak nak jadi macam ni, kita nak jadi berjaya, kita tak nak berjaya. Itu semua pilihan kita. Semua pilihan kita dan kita berusahalah sebaik-baik yang mungkin. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan?